لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني بعلومه في الدارين آمين. Dan ada pun orang yang akhir yang mereka itu mempunyai mata hati. Orang yang akhir adalah orang-orang yang baik. Ada pun orang yang baik, yakni orang yang mempunyai mata hati. Hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Lalu dipanggil mata hati. Maknanya hatinya tidak bentuk. Ada orang yang ada mata tapi tidak nampak. Tapi ada yang hati tidak nampak akan Allah Ta'ala, lupa pada Allah, maka itu baru buta mata hati. Tapi orang yang hatinya ingat kepada Allah, maka dikatakan orang yang mempunyai mata hati, yang mempunyai bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh mereka itu dan ijtihad mereka itu akan jalan yang di langit. Maka mereka melihat jalan yang dibawa oleh Allah. Maka dia ada menghiraukan dengan asbab yang pada bumi. Maka dia tak fikirkan apa-apa jalan yang datang daripada makhluk, apa-apa jalan yang datang pada makhluk. Tapi yang dia melihat semuanya daripada Allah. Kita selagi mana kita melihat kepada makhluk, hati kita tak tenang. Oranglah buat kita macam ni, orang yang khianat kita. Tapi kalau kita melihat semuanya daripada Allah, nescaya hati kita akan menjadi tenang. Maka orang-orang yang baik dia melihat daripada Allah, semuanya daripada Allah Ta'ala. Ada rezeki pun semua daripada Allah. Tak ada rezeki pun daripada Allah Ta'ala. Semuanya datang daripada Allah. Jadi dia tidak susah. Bila dia tidak susah, maka dia orang tahu, dia terima. Kalau dapat banyak, dia syukur. Kalau sedikit, dia bersabar dengan apa yang Allah Ta'ala punya kepadanya. Berpegang kamu dengan jalan Allah, maka berpegang dengan kemuliaan, ketinggian Allah. Maknanya dengan sifat kemuliaan ataupun sifat ketinggian Allah dia berpegang. Ini semuanya datang daripada Allah. Jadi orang yang melihat daripada Allah ini, dia akan mempunyai sifat sabar. Yang mana sabar ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Orang yang sabar ini dapat pahala tanpa hisab. Dan seorang tu boleh sabar kalau dia melihat ini daripada Allah. Kalau dia tak lihat ini daripada Allah, dia tak akan sabar. Kalau dia melihat ini daripada makhluk, ini daripada orang yang menjatuhkan dia, ini daripada itu, maka hatinya tidak tenang. Tapi kalau dia melihat ini daripada Allah, maka hatinya tenang. Sebenarnya tidak ada apa yang berlaku, semuanya daripada Allah. Hatta bila suka ataupun tak suka. Tapi banyaklah kadang-kadang Allah Ta'ala beri kita sesuatu yang tidak suka. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi sebaliknya itulah yang baik sebenarnya. Allah Ta'ala timpa musibah, kita memang tak suka musibah. Allah Ta'ala timpa bala, memang tak suka bala. Allah Ta'ala timpakan satu kita penyakit, memang kita tak suka. Tapi kalau kita sihat, kita lupa. Kita sakit, kita ingat baik sakit. Allah Ta'ala kata, itulah yang baik bagi kamu sebenarnya. Allah Ta'ala beri kita, ada harta jadi hilang harta, memang kita tak mahu. Tapi bila hilang harta, kita jadi insaf, ingat pada Allah. Selama ini aku banyak harta, aku lalai, lupa pada Allah. Jadi ingat, dekat diri dengan Allah, itu lebih baik. Itu tanda kasih Allah Ta'ala kepada makhluk. Maka demikian. Maka dia suruh, dia kata kamu bergantunglah dengan Allah. Kalau kita bergantung dengan Allah, kita ini duduk bersama Allah, Allah Ta'ala akan tenangkan hati kita. Baik. Kalau kita bersama dengan Allah, kita bersama dengan Yang Maha Kaya. Kalau kita duduk dengan makhluk, makhluk tak kaya, makhluk fakir macam kita tau. Jadi kita duduk. Jadi bila duduk bersama dengan Yang Maha Kaya, hati tenang. Hati kita tenang. Bagaimana kita ni tak berani, kita duduk dengan orang yang berani, hati kita pun tenang, tak rasa takut. Sebab ada orang berani. Maka kita duduk bersama Allah, hati kita akan menjadi tenang.
maka tiada menghiraukan mereka itu dengan pergantungan makhluk, maka dia tidak hiraukan makhluk. Tidak hiraukan makhluk. Bila sahaja apa yang dia kendaki dia lakukan, dia tidak hiraukan makhluk. Maka Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dia berdakwah pada jalan Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Tidak kami bangkitkan satu umat kecuali didatangi seorang rasul, yang mana rasul itu mengajak manusia sembahlah Allah, tinggallah perkara. Ataupun dengan arti kata buatlah taat, tinggallah maksiat. Tapi apa yang berlaku? Macam-macam. Kalau kita baca kisah Nabi, amat menyedihkan. Ujian demi ujian Allah Ta'ala timpa pada Nabi. Baik Nabi daripada Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak dihiraukan manusia. Macam-macam diuji, tidak dihiraukan manusia dalam berdakwah pada Allah. Ini sebagai contoh. Maka dikatakan bahawa jangan lihat makhluk. Kalau lihat makhluk, kita jadi lemah. Kita jadi lemah semangat, kita jadi kecewa, kita jadi putus asa. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan la tayasu min rawhillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Maka disuruh kita lihatlah pergantungan itu kepada Allah, jangan bergantung kepada makhluk. Kita bergantung dengan makhluk, kita harap orang makhluk itu, orang tu bagi semua duit kita, satu hari tak bagi, kita kecewa, kita pun nak marah dan sebagainya. Tapi kita bersama dengan Allah, hati kita tenang, kerana Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji kepada hamba dia. Lalu dikatakan menyeru mereka itu kepada pergantungan makhluk. Orang-orang yang baik ini dia suruh manusia supaya bergantung dengan makhluk, tidak bergantung dengan makhluk, tiada bergantung kepada makhluk, dan yakin mereka itu ayat-ayat Allah, dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Ini orang yang baik, mereka yakin ayat Allah. Seumpama tentang rezeki, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kini orang tahu belaka ayat ni. Ayat yang famous. Masyhur ayat ni, nak di kedai-kedai makan. Di kedai-kedai baik kedai makan, baik orang berniaga, tanya ayat ni, tak ada ayat lain. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini ayat Allah. Siapa yang bertakwa, aku beri jalan keluar. Tapi tak sedar lagi tu. Baca satu lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku yang nak tu. Kalau bertakwa, maka aku akan beri kepada kamu rezeki yang tidak disangka-sangka. Nak rezeki lah. Dengan syarat bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini pergantungan. Ini kena yakin ayat Allah. Allah Ta'ala kata tak, rezeki ini duduk pada orang yang bertakwa pada Allah. Sebab tu kita dah beritahu juga, kadang-kadang kita lupa yang kita rezeki ni dalam kita beribadah, kita jaga sembahyang jemaah, kita pergi hadir kuliah ilmu, rezeki kita melimpah. Tapi satu hari Allah Ta'ala uji kita. Bila Allah Ta'ala uji kita, kita akan dapat rezeki lebih lagi. Tapi dengan rezeki lebih lagi, kita nak cari rezeki lebih lagi, kita tinggal sembahyang jemaah, kita tinggal pula majlis ilmu. Maka zahirnya nampak rezeki itu semakin bertambah, tetapi hakikatnya semakin hilang. Jauh daripadanya. Maka demikian dikatakan bahawa orang yang bergantung dengan Allah, dia yakin ayat-ayat Allah, terutama tentang ayat rezeki. Kerana banyak manusia hari ini kadang-kadang dia rosak akidahnya ataupun lemah imannya adalah kerana rezeki. Cuba tanya orang, kenapa meninggalkan ibadat? Jawapannya semua rezeki kebanyakan. Kenapa tidak pergi sembahyang berjemaah? Rezeki jawapannya. Kenapa tidak pergi belajar majlis ilmu? Rezeki juga. Bukan tambah belajar Ustaz, tapi nombor warna sibuk. Itulah jawapannya. Maka rezeki inilah yang jadi penghalang. Padahal rezeki kita ni, kita dapat itu sudah ditetapkan. Kamu sibuk ke, kamu tidak sibuk ke, rezeki kamu jatuh, tetap ditetapkan oleh Allah.
Lalu dikatakan bahawa orang-orang yang baik ini dia yakin dengan ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala janji akan bagi rezeki, maka dia pegang rezeki. Sebab tu dikatakan dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dhumina laka wa taksiruka fima tuliba minka. Dia kata kamu ini bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang Allah Ta'ala telah jamin dah, telah tetap dah. Tetapi kamu cuai, kamu tidak bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Allah Ta'ala perintah pada kita diri sembahyang, keluar zakat sebagai contoh. Kerjakanlah haji, Allah Ta'ala suruh. Dalam hadis-hadis pun Nabi memberitahu ibadat-ibadat yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang diperintah. Maka bila orang itu menumpukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka Allah Ta'ala buka rezeki dia. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah ikut pintu-pintunya. Maksud dia, kamu nak dapat rumah rezeki, pintunya ada pada ibadat. Maka kamu duduk dalam ibadat bersama dengan Allah, maka terbuka pintu rezeki. Bukan kita cari rezeki banyak-banyak sampai kita tutup pintu ibadat. Jadi akhirnya kita tidak sedar kita telah mencari rezeki, dalam waktu yang sama kita telah menutup pintu-pintu ibadat. Maka jadilah yang bimbangnya macam Sa'labah tu, Masya Allah, daripada miskin, fakir, jadi kaya raya. Dulu enterprise, lepas tu sendirian berhad. Maknanya semakin banyak. Dulu modal sikit saja enterprise saja dekat di daftar niaga. Tengok-tengok signboard besar, Sa'labah sendirian berhad. Makin besar. Lepas tu berhad akhir sekali tak bayar zakat. Tidak bayar zakat. Ini sendirian berhad punya, bukan orang lain, ini sendirian. Itu maknanya dia ada begitu. Akhir sekali tak bayar zakat. Tak bayar zakat, Allah dan Rasul tak terima zakat dia. Bawa harta depan Nabi, Nabi tak terima. Buat alih semula lah harta, tidak diterima. Gitu keadaan dia. Maka dikatakan yakin mereka itu ayat-ayat Allah dan melihat mereka itu akan jalannya, maka tiada berpaling mereka itu kepada was-was syaitan. Jalannya jalan Allah. Mereka melihat mereka itu akan jalan kepada Allah, jalan ibadat. Jadi yang paling penting kita duduk atas muka dunia tak ada jalan lain, jalan ibadat. Jalan ibadat pada Allah. Dan tak ada benda lain. Benda yang sama je diulang. Terus ibadat. Itu je, tak ada. Maka tiada berpaling mereka itu kepada was-was syaitan. Tidak berpaling kepada was-was syaitan, kerana syaitan akan memalingkan kita ataupun mewas-waskan di dalam hati kita apabila kita nak buat ibadat. Jangan kita ni kadang-kadang kita ni kalau tak ada, kita start cakap, saya nanti kalau dapat saya akan bagilah macam ni, mana tak ada. Syaitan tak ada apa-apa, tapi bila dapat syaitan letak dalam hati kita, Allah jadi sayang saya sungguh. Masa kita cakap, masa tak sayang. Mungkin tahu, dia kata, Ustaz dah buat, nanti kita meniaga, nanti kita akan bagi madrasah gini-gini. Saya nak kapal, dia lepas dulu tau. Lepas daripada tu dapat maju sungguh. Kata bukan tamuri ke Ustaz, nanti kita sikit lagi sikit lagi, kita banyak lagi. Banyak lagi tu dah bertahun-tahun. Banyak lagi. Jadi nak beritahu bila kita nak buat ibadat, kita tumpu hati kita ibadat, maka syaitan akan masuk was-was dalam hati kita. Jadi kita jadi lemah, malas dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa tiada berpaling mereka itu kepada was-was syaitan. Dia tidak berpaling kepada was-was syaitan. Terus dia maknanya dia melawan hawa nafsu ataupun melawan syaitan yang membisik-bisikkan dia. Dan juga dia kata syaitan dan juga nafsu. Dan juga nafsu juga yang menghalang kita pada beribadat kepada Allah. Dan juga makhluk
dan juga makhluk. Dia ada satu lagi tu, 4. Syaitan, nafsu, makhluk, dunia. 4 perkara inilah yang menghalang orang daripada buat amal ibadah. Maka disuruh kita mujahadah, lawan suruh. Syaitan ni akan bisik kita. Dia suruh kita sembahyang. Dengar orang azan. Apa dia kata? Dia kata baru bab, tinggi tak apa. Barulah tiba. Tak apa. Kita pula sembahyang. Sembahyang jadi lewat. Bukan tak sembahyang, sembahyang juga dia kata. Lewat. Lalu dia ajar kita lewat waktu. Kita pun ikut lewat waktu. Lama-lama dia ajar kita qada sembahyang. Tak apa, qada tak apa. Awak macam mana dia kata? Kita orang jadi kerja macam ni. Kerja apa yang kena qada ni? Sama ada kadang-kadang kerja mekanik, komen. Tangan kotor nak basuh mana dah. Kerja ngecat. Kalau ni tinggal kerja buat semi. Kalau tinggal kerah habis semi, kena buat habis juga. Buat habis juga, habis waktu-waktu habis. Kadang-kadang awak kedai makan, dah boleh tinggal, pelanggan ramai. Macam-macam lagi. Lalu dikatakan bahawa syaitan, nafsu, makhluk, dia tidak terpedaya. Tidak terpedaya. Maka apabila was-was bagi mereka itu syaitan ataupun nafsu ataupun manusia, yang ini makhluk, apabila syaitan tadi berjaya mewas-waskan dalam hati kita, dan juga nafsu yang sentiasa menginginkan kita melakukan kejahatan, dan ataupun manusia yang banyak melalaikan kita. Jadi syaitan-syaitan ini nak selamat diri kena banyak berzikrullah. Kena banyak berzikir dengan Allah. Biar kita duduk dengan Allah. Bila kita duduk dengan Allah, syaitan tak duduk sekali dengan kita. Yang jadi kita ni sebab kita lalai. Lepas tu dia suruh kita banyak berzikrullah. Dan dia suruh kita juga banyak duduk di tempat-tempat yang baik. Duduk tempat-tempat yang baik, umpama majlis ilmu. Dan dia suruh juga kita berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Bila kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik, kalau kita ini maknanya mengikut syaitan, dia boleh tegur kita. Maka kita duduk bersama dengan orang soleh pun syaitan tidak bersama dengan kita. Jadi dah umur dia ramai. Kalau dia lalu lorong tu, syaitan tak lalu. Tak lalu. Maknanya terbakar syaitan. Siapa nama? Junaid Baghdadi rasa. Junaid Baghdadi. Rasanya Junaid Baghdadi, saya lupa. Digoda-goda yang Junaid Baghdadi, satu hari syaitan rupa manusia. Mari nak jadi khadam. Jadi Junaid Baghdadi tahu dah nak jadi khadam. Akhirnya Junaid Baghdadi kata tak apalah, mu boleh jadi khadam. Jadilah khadam. Bila jadi khadam, macam-macam dia goda. Dia buat sesuatu kepada Syekh Junaid, tapi Syekh Junaid tidak pernah terpedaya. Sampai dia jadi khadam 10 tahun. Akhir sekali dia mari jumpa Syekh Junaid, nak berhenti atau jadi khadam. Syekh Junaid kata tak apalah, dulu aku tambah ambil mudah-mudahan nak sangat kerjanya. Ambil lah. Dia kata sebenarnya aku ni syaitan sebenarnya. Aku rupa manusia biasa nak goda. Kata Syekh Junaid, aku tahu dah masa mula-mula isi borang ni. Mula-mula isi borang lagi, nak temu luka dah, aku tahu dah dia kata. Tapi tu kamu ambil aku. Kenapa kamu ambil aku? Sebab aku nak dera mu sekali. Nak dera. Terus jawab tak syaitan. Masa dia kerja macam-macam dia buat. Dia buat fitnah Syekh Junaid. Syekh Junaid buat gini, dia kata saya khadam ni saya tahu buat macam-macam. Dan ketika dia difitnah, Syekh Junaid itu difitnah, lalu nak bunuh. Dia nak bunuh dia. Dia cakap tak boleh bunuh ni. Kalau bunuh ramai orang, pengikut dia terlalu ramai, akan berlaku kucak kacir yang hebat. Kata khadam, orang syaitan tu lah,
Nah je kita cari perempuan komen kan, atau ke saya Junaid. Atau saya Junaid pun mari perempuan tadi. Saya Junaid tak layan, tangan baru. Tak layan. Bila tak layan, kecewa pula. Kecewa pula, maka begitulah. Akhir sekali setelah jadi khadam dia yang daripada dalam tu 10 tahun tak percaya. Akhir kali dia letak jawatan. Hadir sitam tak jawatan. Tetap tak jawatan. Kalau dia nak tahan orang ni. Kenapa? Kerana tidak berpaling. Berpaling daripada tipu daya syaitan. Dan juga nafsu. Nafsu ni kena banyak mujahadah. Banyak mujahadah ni dengan arti kata nafsu ni kan umpama binatang yang liar. Jadi bila binatang yang liar ni, kalau kita letak barang banyak-banyak atas binatang tadi, maka binatang tadi tak liar mana. Maka kena mujahadah, kena banyak buat ibadat sunat banyak-banyak. Yang sunat panu, lepas sunat duha, yang lagi sunat mutlak, sunat wudu, habis sunat tu. Saya ingat main-main sunat dulu ingat. Masa belajar di pondok tu, guru saya ni rajin sembahyang. Pukul 8, kalau habis kelas, dia akan duduk di surau tu, anak murid balik dia sembahyang. Dia akan sembahyang. Dia anak murid pun tengok yang sembahyang-sembahyang itu. Saya pernah belawang dengan dia. Ingat saya dua orang je tak surau. Dia sembahyang 2 rakaat, saya sembahyang 2 rakaat. Tok guru saya ni dia tahu saya buat 2 rakaat ni biasa. Tapi hari ni dia tengok saya buat lebih hari tu. Jadi dia buat 2, dia tambah 2, saya pun tambah 2. Dia tambah 2, saya tambah 2 lagi. Saya ikut dia. Tapi dalam hati kata bila nak berhenti ustaz. Buat. Alam kita, dia tumbuh dia. Umur dia 2 dah. Kalau lumba lari saya menang saya. Masa tu saya slim lagi pada ni. Maknanya kuat main bola masa tu. Jadi dalam keadaan tu, tapi dari segi tenaga ibadat kuat dia. Kuat. Akhir sekali kita pun pergi bandar beli buku solat sembahyang sunat. Tengok sembahyang sunat apa sunat mutlak. Buat dah. Habis sembahyang sunat buat. Siapa mari fikir sembahyang sunat apa kita tak tahu. Dia punya semangat. Akhir kali habis 3 sembahyang sunat. Habis main pun tak buat. Jadi nak beritahu tidak istiqamah gitu. Tidak istiqamah. Lalu nafsu ini dikatakan kena memperbanyakkan buat. Ibadat-ibadat yang perkara-perkara ni sunat-sunat banyak. Biar nafsu jadi lemah. Kemudian kena mujahadah, kena kurangkan makan. Ni payah kan kurang makan. Kurang makan. Bapak hantar makan sikit ingat masa belajar dulu, pengalaman masa belajar pondok. Baca kitab Imam Ghazali. Saya masih pondok tu buku baca Imam Ghazali. Baca kitab Imam Ghazali, masa tu baca terjemahan bimbingan umum. Baca dalam bab makan ni, kena kurang makan. Kurang makan. Siapa orang tegur, bapak hantar makan sikit ingat. Kita ni kena makan sebelum makan masa lapar je dan kita berhenti sebelumnya. Dia akan berorang tu. Sebab apa? Kena makanan tak sedap. Kena pada hari-hari tu lah nasi minyak apa dengan ayam dengan apa makan habis dia orang kotor 2-3 hari. Kotor 2-3 hari. Maka demikian kena kurang makan. Kerana kurang makan ini dia jadi lemah nafsu. Lemah nafsu dia kuat ibadat. Sebab tu bulan puasa kita tadi. Bila bulan puasa nafsu kita ajak makan itu kena makan. Sebab apa dah makan? Sebab puasa. Tapi bila nafsu itu sudah kalah, dia memang kalau nafsu kalah, iman naik. Dia tak ada sama naik. Maknanya, kalau orang tidak ada iman, maka dia buat maksiat. Tapi kalau orang tu ada iman, dia buat taat. Begitu. Lemahnya nafsu dia, maka iman dia naik. Sebab tu kalau kita ni, sebelum waktu buka kan kita rasa nak mengaji, rasa nak buat amal ibadat. Tapi bila kita buka puasa, kita makan banyak-banyak, nafsu pula menang. Iman kalah. Mayang garing atas mata. Dia jadi macam tu lewat. Maka dia kata kurangkan makan.
kurangkan makan di antara jalan, dia kata melemahkan nafsu. Selain daripada itu, ni berlari, kurangkan tidur. Nak musim gini, musim hujan pula, Masya Allah. Kurangkan tidur. Kerana kurang tidur ini, maknanya dia juga menguatkan ibadat kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kurangkan cakap. Kurang bercakap. Nampak saya, dia baca kitab Imam Al-Ghazali. Saya dulu masa belajar pondok pakat baca Imam Al-Ghazali. Baca kitab kita. Saya nak makan sikit, kawan saya nak bercakap banyak. Tak mau cakap banyak. Ada yang jaga jenis jaga mana? Jadi bila tak cakap banyak, kita dah kalah dah bila makanan sedap, kita pun pakai banyak. Boleh. Sahabat kita ni orang tegur tak mau jawab. Orang tegur pun tak mau jawab. Akhir kali tak ada orang nak cakap dengan dia. Bila tak ada orang nak cakap dengan dia, siapa nak kebaikan dia jadi sunyi seorang diri. Dia bukan pasal pendiam. Akhir sekali bila dia bercakap, orang lain yang balik dia cakap lebih orang. Batu juga mujahadah kita kurang tidur bagi contoh. Kan hari ni ada camp, banyak buat camp cuti sekolah. Buat camp cuti sekolah. Ibu bapa pun hantar anak. Kenapa program Ustaz? Oh, kita buat qiyamul-lail. Buat qiyamul-lail. Anak kita pergi kat camp buat qiyamul-lail. Bangun pukul 3 pagi. Habis camp dia tidur seminggu. Dia kogoh dulu. Kerana subuh dah bangun semua ni. Dah baru kan balik camp dah cukup tidur. Mujahadah budak selalu. Maka nak fikir demikian. Di antaranya kena mujahadah sehingga nafsu dia menjadi kalah. Dan juga makhluk ini di antaranya supaya kita selamat daripada makhluk ini dengan jalan kita beruzlah, mengasingkan diri pada orang. Asing diri pada orang. Dan bukan uzlah duduk saja tu. Uzlah dengan jalan bertafakur dan berzikur Allah. Abu Yazid Bustami dia uzlah. Tak lama mana, lebih kurang dalam 22 tahun. Campur orang. Duduk uzlah. Mengasingkan diri. Bila dia keluar masyarakat, dia berdakwah, habis berhubung masyarakat. Maka beruzlah mengasingkan diri ini di antara jalan dia. Jalan dia supaya tidak lalai. Sehingga kan kata ulama mengatakan bahawa kita bergaul dengan orang, sama ada orang buat sakit hati kita ataupun kita buat sakit hati orang, itulah kita bergaul. Itu bergaul. Ataupun dikatakan bahawa sama ada seorang itu duduk dalam keadaan riak ataupun duduk dalam keadaan ujub bila kita bergaul. Kita buat amal ibadat depan orang yang tidak ahli ibadat. Kalau kita buat ibadat depan orang yang tidak ahli ibadat, kita mari riak. Kalau kita buat ibadat di hadapan orang ahli ibadat juga, kita mari ujub. Aku baik pada dia ni, aku hebat pada dia ni, ujub pula. Itulah bergaul, tidak lebih daripada riak dan juga ujub. Ataupun tidak lebih daripada orang buat sakit hati kita buat sakit hati orang. Itulah bergaul. Ini kata ulama. Demikian dikatakan bahawa untuk nak jadi selamat maka bergaul boleh, tetapi bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Nafsu atau manusia dengan sesuatu yang berdiri mereka itu, dengan apa yang ada pada mereka itu, mereka lawan. Maknanya dan melawan dan menolakkan dan menyalahi. Mereka tolak nafsu syaitan makhluk dan menyalahi, dia tak ikut. Menyalahi dengan dikata tak ikut ajakan syaitan, nafsu dan juga manusia yang melalaikan dia kepada Allah hingga berpaling segala manusia daripada mereka, sehinggalah manusia menjauhi mereka. Menjauhi mereka. Sebenarnya manusia menjauhi dia ni lebih selamat. Sebenarnya sehingga kan ada wali Allah yang dia ini sudah masyhur, akhir sekali bila masuk saja jadi sibuk. Orang sambut dia, orang puji dia, maka yang dia dengar dipuji dia tak ada apa. Orang ahli sufi ni dia terbalik dengan apa yang kita.
Orang awam macam kita, orang yang banyak dosa macam kita, kita suka puji, tak suka keji. Orang tak tahu dia suka keji pada puji. Dia kata pujian itu melalaikan dia pada Allah. Kejian itu menyedarkan dia akan kedaifan diri dia. Kita orang puji, kau suka. Kau orang keji, orang kata-kata, kau lemah dah orang. Yalah, nak kata kat aku. Slow lah kau je. Begitu. Lalu dalam keadaan macam itu, satu hari dia berjalan. Tepat pada tu ada anak, ada orang perempuan 2 orang. Dia pun peluk orang perempuan 2 orang tadi, dan di tangan dia ada satu botol. Maka orang pun pakat tengok belakang. Maka terkejut orang. Yang tengok tu siapa? Anak-anak murid dia dan orang-orang lain pun pakat tengok. Kalau zaman tu ni kau boleh ambil kamera tu, boleh ambil rakam, boleh ambil gambar. Tak payah buat superimpose. Tahu superimpose? Tubuh orang lain tak muka orang lain. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu timbul fitnah. Orang pun tinggal lah terbuat tu dia peluk bapak. Tinggal pegang botol pula, botol arak tu. Maknanya. Jadi tinggal timbul fitnah. Sehingga kan orang tinggal dia habis. Katanya dulu 3-4 orang je anak murid yang tak tinggal. Dia tanya belum, berapa mu tak tinggal? Aku tinggal. Orang lain tak lari tak ke, apa nak sama? Tak tinggal. Dia kata kena tanya dia kata. Dia kata orang tengok dah kan, tengok tak betul. Tanya betul tak? Betul memang aku buat gitu. Penimpala anak murid dia. Tanya pun tanya, kali tu dia kata biarlah gini lah. Dah nak tahu sangat aku beritahu. Kalau anak dara yang aku peluk 2 orang tu anak aku sebenarnya. Kadang-kadang anak saya pun tinggi macam saya. Maknanya. Jadi anak, kebetulan anak tu orang tak perasan. Anak dia ni sebab anak dia masa kecil tu dia atau belajar luar. Belajar luar. Bila belajar luar, akhir kali balik. Bila balik, dah lama tak jumpa jalan. Sayang ayah pada anak. Biasalah dia perlu anak dia. Jadi akhir sekali orang pun tengok tu tak tanya. Yang kali tanya dulu. Siapa tengok gitu je. Gimana? Pandang fitnah. Jadi bila dah sadar dia pun fitnah. Tapi dia kata dia syukur. Sebab apa? Dia kata ya Allah, sekarang ni aku sudah tidak ada makhluk, aku ada mu. Kerana makhluk inilah yang melalaikan. Maka dikatakan bahawa berpaling segala makhluk daripada mereka itu. Makhluk pun berpaling. Sebaik-baik manusia, Nabi ada beritahu, dia kata orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang membersihkan jiwa dia. Dia bersihkan jiwa dia, menjauhkan diri daripada orang lain, sehingga kan dia berada di khalayak ramai pun orang tidak terasa ada wujudnya dia ada ni. Dan dia tidak ada pun orang tak terasa kehilangan dia. Jangan kita rasa Nabi kata itu sebaik-baik. Sebaik-baik orang ni kadang-kadang pergi situ, dia tu orang yang dekat dengan Allah. Dia sibukkan diri dia saja. Dia sibukkan diri dia. Dia ada dalam satu majlis, orang tak terasa ada. Dan dia tak ada orang tak terasa kehilangan. Tetapi dia adalah orang yang sentiasa bersihkan jiwa dia, dirinya kepada Allah. Kita, diri kita tak bersih. Kita mari orang serapu, Allah mari pun serapu orang padang kita. Makna bila kita tak ada wujud, wujud tak ada. Tu bahaya. Bahaya. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni orang yang bersihkan diri dia, bersihkan jiwa dia. Lalu dikatakan bahawa jauhlah syaitan daripada mereka itu, iaitu orang-orang yang baik, maka syaitan pun menjauhkan daripada dia. Bagaimana syaitan itu menjauhkan dia? Dia dengan ketaatan yang dia ada. Kita buat maksiat ibadat. Kita tidak bersama dengan Allah. Allah Ta'ala ini dia bersama dengan orang yang saleh, orang yang betul-betul ikhlas, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, syaitan bukan tidak ada, tetapi syaitan tidak dapat mempengaruhi dia. Ada bisikan-bisikan syaitan,
Ada perkara-perkara yang mendorong dia, yang membisik buat kemaksiatan, tapi dia tidak dapat. Syaitan tidak dapat menggoda dia, tak dapat menghalang dia. Kita ni kadang-kadang mari terlintas dalam kepala kita, kalau molek kita rasa nak ikut tadi. Ini tanda apa? Tanda kita jauh lagi dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dan mengikut bagi mereka itu nafsu, maknanya tidak mengikut mereka itu nafsunya, ataupun berpaling daripada mengikut bagi mereka itu nafsu, dan mereka tidak mengikut hawa nafsu mereka. Ini orang yang betul-betul ingat kepada Allah. Jadi dia tahan hawa nafsu. Dia antaranya menahan anggota. Kita kalau dapat tahan anggota kita, sama kita. Biarlah kita tak banyak ibadah, sembahyang sunat pun tidak, baca Quran pun tak banyak sebagai contoh, tapi kita boleh jaga mata kita. Kita boleh jaga telinga kita. Kita boleh jaga lidah kita. Kita boleh jaga tangan kaki kita. Maknanya yang bahayanya lidah lah biasanya. Kalau kita boleh jaga macam tu tak apa. Sedangkan dalam satu zaman Nabi itu ada seorang wanita yang solehah, beribadat pada waktu malam, siangnya melakukan amal ibadat, maka orang duk puji dia. Nabi kata wahia finnar, dia ahli neraka. Kan dia suruh buat amal ibadat banyak. Ada orang buat amal ibadat itu mampu mengekang dia daripada maksiat. Tapi ada orang buat amal ibadat dia tidak mampu menghindarkan dia daripada maksiat. Maka buat ibadat dengan buat maksiat sama saja. Sebagaimana dia suka buat ibadat, begitu juga dia suka buat maksiat. Ada orang dia suka buat ibadat, dia tinggal maksiat, dia tak suka maksiat. Ada orang dia suka buat maksiat, tak suka ibadat. Ada orang dia suka maksiat dan suka ibadat. Dua golongan binasa. Suka maksiat, tak suka ibadat, itu binasa. Suka maksiat, ibadat pun binasa. Yang tidak binasa adalah orang yang suka ibadat, tak suka maksiat. Tak suka maksiat. Saya tanya soalan saya, bagaimana seseorang yang ahli ibadat, dia suka ibadat, tapi dalam waktu yang sama dia tidak mampu meninggalkan maksiat? Apakah amalan dia? Apakah obat yang mujarab untuk dia nak makan obat? Berapa kali sehari kena makan? Dan apakah yang menyebabkan dia boleh buat ibadat, tapi dalam waktu yang sama dia boleh juga buat maksiat? Saya berkata orang tu memang ada iman lagi, tapi iman dia malam, lemah. Dalam ibadat pun ada ke buat maksiat? Itu termasuk juga. Dalam ibadat tu buat maksiat. Kerana apa? Ibadat kita jadi molek kerana apa? Kerana hati molek. Orang ini, dia ini, jawapan dia sebab apa? Orang ini, dia mengambil berat tentang ibadat, tapi dia lupa membersihkan hati dia. Kalau dia bersihkan hati dia, nascaya dia boleh meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ada yang jadi masalah kita hari ini. Masih lagi buat ibadat, masih lagi buat maksiat. Ibadat ni susah. Ibadat ni. Kenapa? Terima ke tak? Allah Alam lah. Dia atas dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia kekal macam tu, kalau ikut adat yang kita faham, Allah Ta'ala tak terima ibadat yang bercampur dengan maksiat. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala terima. Dan kita harap gitu. Sebab kalau saya merasakan saya adalah dua-dua. Maksiat pun, ibadat pun jadi gitu. Orang kena bimbang, rasa takut. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tak terima ibadat, kecuali ibadat yang betul-betul taat ikhlas kerana Allah Ta'ala, yang ada takwa di dalam hati. Jadi kita kadang-kadang dalam waktu yang sama, kita jadi orang yang mengikuti syaitan. Dalam waktu yang sama, kita juga orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa sehinggalah dia tidak mengikuti syaitan dan juga tidak mengikuti akan nafsunya. Sehinggalah dia tak ikut syaitan, dia tak ikut nafsu. Itu baru orang baik. Maksud sangkalah kita rasa kita baik, jangan. Dia kena jaga mata kita macam mana. Sebab tu ulama suruh jauh duduk rumah. Beruzlah. Kan beruzlah kan selamat jaga. Kalau kita duduk Allah di pasar raya, lalu saja tak dengar pun, tapi bunyi-bunyi kus-kus harta hai dia lepas hai. Maknanya dengar-dengar saja dah tak nak jaga dah. Lepas tu tengok pula orang macam-macam jenis orang.
Orang macam-macam jenis orang dah tengok habis tu. Sebab tu lama-lama dulu kadang dia banyak menghabiskan masa dia beruzlah dengan Allah Ta'ala, beribadat. Dalam waktu yang sama mereka keluar pada Allah. Dan betul bagi mereka itu jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Mereka duduk di atas jalan yang lurus. Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'un. Inilah jalan aku yang lurus, maka kamu ikut aku. Jalan yang macam mana? Jalan yang telah ditunjuk oleh Nabi. Maka ya, jalan yang telah ditunjuk oleh Nabi. Lalu Nabi ini dia tidak meninggalkan harta benda. Lam yuwasu dinara wala dirhaman. Dia tidak meninggalkan dinar dan dirham. Tetapi dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran Sunnah Nabi siapa faham? Yang faham itulah pewaris dia lah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kita ikut ulama. Allah, ulama macam-macam jenis ulama. Kau kita ikut ulama, kau kita penipal. Kita nak ikut ulama. Tengok, tapi ulama ni kata macam ni, ulama akhir kali apa yang berlaku? Kita melihat depan mata kita ulama bertelaga. Tak tahu. Ulama bertelaga, masing-masing menunjukkan hujah dia betul-betul. Yang sepatutnya ulama ini dia mengajar manusia kepada Allah. Dia kena ambil hati rakyat, ambil hati orang tu, dia bawa pada Allah. Itu baru ulama. Kerja ulama nak hidupkan hati manusia pada Allah, nak bawa manusia pada Allah. Orang tak sokong dia pun apa, biar orang ikut Allah. Itulah ulama sepatutnya. Sebab tu dia kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama macam mana pula yang disebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hamba aku yang takut kepada aku adalah di kalangan ulama-ulama. Maknanya apa? Ulama-ulama yang takut pada Allah, yang takut kepada Allah. Maka kena cari ulama-ulama yang takut pada Allah. Maksudnya dua mana? Ulama-ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui. Walaupun disebut zikir itu ahli ilmi, tetapi orang-orang yang merasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita kena duduk dengan ulama? Kalau kita duduk dengan ulama menyebabkan kita takut dengan Allah, maka ulama itu telah memimpin hati kita takut pada Allah. Kalau kita duduk dengan ulama, kau duduk dengan ulama, kau cinta pada dunia, maka ulama itu telah memimpin kita cinta pada dunia. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada seorang itu dia kata, wahai anakku, anak ni nak buat rumah dia. Anak dia nak buat rumah dia. Dia kata, wahai anakku, kalau kamu nak buat rumah kat aku, tolong buat rumah aku jauh daripada ulama. Kan tak kebelik. Kita kalau boleh nak duduk rumah dekat-dekat dengan ulama, tolong buat rumah aku jauh pada ulama. Sebab apa? Dia kata kerana fitnah yang paling besar duduk pada ulama. Ulama ni orang yang paling baik, ialah orang paling jahat. Dalam hadis dia kata begitu. Sebab tu jangan suka bangga-bangga, oh kita golongan ulama situ. Dia bangga-bangga golongan ulama. Maka dikatakan bahawa ikut jalan yang lurus, jalan yang ditunjuk oleh Nabi. Beribadat kepada Allah Ta'ala dengan ibadat yang benar. Ibadat kita ini, kita belajar nak ibadat mesti dimulai dengan ilmu. Mana boleh tak mulai dengan ilmu? Siapa yang beribadat tanpa ilmu itu gila. Berilmu tanpa amal itu sia-sia. Ni kata Imam Syafi'i katanya. Beribadat tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa amal itu sia-sia. Maka nak beribadat mesti kena ada ilmu. Ilmu tidak akan bermanfaat sehinggalah dapat kita faham akan ilmu tadi. Dan kita faham tadi tak manfaat juga, sehinggalah kita beramal dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kebaikan kepadanya, Allah Ta'ala fahamkan ilmu agama padanya. Baik. Faham ni bukan langsung jadi ulama. Faham ni biar kita ini orang Terengganu kata jeleng. Faham itu sampai terkesan pada hati kita. Bukanlah Allah Ta'ala dah tanya masuk bila mati. Hadis yang pertama, hadis 40 dah. Dia tak sebenarnya hadis tu.
Dia tak tanya akan ilmu kita tu. Dia tanya amal pada ilmu kita. Dia tak tanya duit kita banyak mana. Masa mati tu dalam benda dia musibah. Ibu tak tanya. Tapi yang dia tanya, ke mana kamu belanjakan harta kamu? Itu yang dia tanya. Yang ditanya begitu. Lalu dikatakan bahawa apabila seseorang itu dia ada ilmu, dia sudah faham, dia amal, maka biarlah amal itu membawa kepada ikhlas. Ikhlas tu bahaya. Kita kalau buat ibadat banyak, kalau ada tahu kau sedap sungguh. Kena cover juga, biar orang tahu. Itu saja kalau kita buat Allah, ya Allah. Maknanya waktu tengah-tengah syekh dia ajar Allah, Allah, ada Allah. Suruh zikir Allah. Sebab apa suruh zikir Allah? Dia terzikir Allah ni nak jadi kamu ni ikhlas. Dia nampak Allah, dia nampakmu. Kenapa kita ibadat banyak, apa puasa sunat banyak, Allah puasa ngaji Quran 1 juta sehari ni orang tak tahu lagi. Tak orang tanya nanti kalau orang tanya apa? Jadi nak suruh orang tanya, kita tanya orang. Pandai ada mengaji. Kita tanya orang tu nak suruh orang tanya kita. Pandai ada mengaji, tak pandai. Dah baik. Kita pandai ngaji, kena belajar orang ngaji. Maknanya belajar dia. Tawaduk dulu. Belajar dengan orang. Saya dah pandai. Ngaji, yang ngaji tiap hari-hari hati jadi tenang. Sungguh ngaji dia lagi tenang. Sungguh. Saya sejuta sehari. Bau kapur. Bau kapur lama dah. Dia pusing. Dah orang tak tanya-tanya. Mana orang tanya-tanya. Kena kapur. Masya Allah. Payah kita. Di hari akhirat kelak, ramai ahli ibadat dia bangkit. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa daripada amal ibadat. Yang semasa duduk ahli di dunia ni kita sudah merasa bahawa kita ni ahli ibadat. Siap tanda duduk. Maryam tak tinggalkan. Tanda duduk. Kira. Dalam tahun ni ada dalam 40 hari puasa sunat Isnin Khamis. Dia kira. Masya Allah. Bangkit tak ada di sisi Allah. Sebab tu orang ahli ibadat ni takut. Takut kepada Allah. Dan sentiasa harap jangan sampai amal ibadat ni hilang. Jangan sampai amal ibadat ni jadi sia-sia. Begitu keadaan dia. Lalu dikatakan bahawa contoh seperti yang disebut daripadanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni raja sebenarnya. Daripada raja jadi rakyat jelata. Kita rakyat jelata berangan-angan nak jadi raja. Rakyat jelata kalau aku jadi raja dah akan rapah kuasa. Maknanya Ibrahim bin Adham daripada raja kepada rakyat jelata. Maknanya meninggalkan segala kekayaan, kemewahan, kekuasaan, kemasyhuran, tinggal menjadi rakyat jelata beribadat kepada Allah. Bahawasanya ia tak kala berkendak bahawa masuk di dalam dusun. Dusun ni kita kata kampung ataupun pada pasir pun boleh juga lah. Nak pergi ke satu kampung ataupun satu negeri atas niat bersunyi ia. Atas niat dia nak bersunyi, nak jauhkan diri dengan orang, nak beribadat pada Allah, datang akan dia syaitan. Syaitan pun datang. Syaitan datang kepada dia, menakutkan akal dia. Buat takut ke dia. Tengok Ibrahim bin Adham, rugimu, pergi tinggal ke istana rugi. Hartamu kaki habis orang belanja. Ibrahim bin Adham ni duduk dalam istana. Bila duduk dalam istana bukan jadi pegawai istana, bukan. Jadi raja lah dalam istana tu. Jadi raja sebenarnya Ibrahim bin Adham. Duduk dalam istana, satu hari tengok orang berlari-lari atas dia punya atap dia. Dia tanya siapa yang berlari tu atas atap. Dia kata cari kuda hilang. Cari kuda hilang. Dia marah tadi. Dia marah pada kata. Dia kata hai si bodoh. Dia kata manalah kuda hilang atas atap. Bunyi suara hai si bodoh. Bagaimana kamu mencari Allah dalam keadaan kamu macam tu? Kamu mencari Allah tapi dunia dengan kamu tak akan jumpa. Begitulah. Akhir sekali dia
Dia mari terfikir-fikir, insaf, lalu beribadat kepada Allah Ta'ala. Tinggal istana, duduk di satu tempat, lalu nak beruzlah, nak bersunyi diri. Tiba-tiba datang syaitan buat takut dia. Bila pitimu di istana, bila kaki jatuh ke orang lain, Allah rugi bukannya senang. Macam-macam orang kata syaitan. Bahawasanya ini dusun yang membinasakan. Kalau mu duduk seorang, ini negeri yang membinasakan. Mati kamu, susah. Dan tiada bekal serta kau tidak ada bekal apa-apa. Jadi mati saja kamu. Dan tiada sebab maka mencita atas dirinya bahawa ia memutuskan dusun atas bersunyi ia dengan yang demikian itu. Macam tak ada pedoh lah. Duduk situ, kamu pula tak ada bekalan. Kamu ni KI matilah, duduk situ tak ada orang nak bantu kamu, orang pun tak kenal kamu. Tinggal. Lalu dalam keadaan macam itu, syaitan pun mari menggoda dia. Kita memang, kalau kita belajar bab lintasan, tahu lintasan. Kita berjalan ke pasar. Bila kita jalan ke pasar, kita pun tengok orang susah, lari pada jauh. Lalu kita tengok orang yang potong tanya tak ada kaki tak ada. Dia nak usaha pun siap tak ada. Kita tengok dari jauh tak sapa lagi kat dia. Dia kata nak beri duit ke dia, siap ke dia. Kan bagus. Bila kita niat nak beri duit ke dia, kita pun langkah ke nak pergi sapa kat dia, setan pun mari. Asolah. Mana baik si minyak kereta. Baik meganomu. Banyak lagi. Kalau minta pun ni, 10 ya ke dia, baik beli buah mata kucing situ. Macam-macam dia mari. Sehingga kan kita ni Allah daripada boleh tahan daripada 10 ya jadi suria boleh tahan. Juga. Buka-buka cari order kau seliting slow. Tapi nak beritahu, itulah syaitan sebenarnya menggoda kita. Setiap kali kita nak buat baik, dia akan ada lintasan seperti itu. Dia tidak akan putus. Tidak akan selamat kita. Kita tidak ada jaminan selamat. Hatta kalau orang tu jadi wali, saya pernah tanya seorang, kalau wali Allah Ta'ala selamat tak? Tak selamat lagi ustaz dia. Kalau guru musyrik selamat tak? Guru musyrik pun belum tentu lagi selamat. Tak ada jaminan. Tidak ada jaminan lagi. Allah, kalau guru musyrik pun tidak betul tentu lagi. Wali Allah yang dekat belum tentu lagi. Kita lagi jauh. Wali tak molo pun tak jadi ni. Tak molo duduk tepi ngai kan. Jadi nak beritahu gitu. Wali-wali yang jaga malam, ibadat pagi. Aku dia dok ngai apa pagi, jaga itu. Jadi nak beritahu begitu keadaan dia. Keadaan dia ni hari ini kita sentiasa terpedaya. Dan jangan sangka hari ini. Hari ini sebab tu orang yang sampai umur 40 ni. Bagi contoh lah, saya jauh ni. Tak jauh kan dekat dalam ni. Jadi nak beritahu ujian syaitan dia nak balikkan. Sebab dikatakan sesiapa yang berumur 40 tahun ibadat dia kurang daripada ibadat dia kurang, maksiat dia lebih banyak, maka dia tidak termasuk tercatat nama orang yang soleh. Kecuali dia bertaubat itu bukan mesti begitu, tapi dibacakan kebanyakan begitu. Kalau dalam kitab Ayu Hawalat dia kata Imam Syafi'i kata. Sebenarnya Imam Ghazali kata kalau orang itu umur 40 tahun dan dikatakan bahawa maksiat itu lebih banyak pada ibadat, dia boleh siap-siap diri dah untuk masuk neraka. Katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayu Hawalat. Maknanya sehinggalah orang itu bertaubat. Sebab tu kita begitu. Sahabat Nabi nak jadi takut. Tapi takut kalau kita menyebabkan buat amal ibadat, alhamdulillah. Ni takut balik pergi. Tapi ada orang sahabat Nabi, dia lepas dia masuk Islam, dia ibadat sungguh. Beribadat sungguh. Dia sedih, dia taubat, menyesal pada Allah Ta'ala sebab lawan Nabi. Akhirnya mati dia di kalangan orang yang soleh.
Lepas tu kita tak tahu kita ni solat atau tak solat. Tapi kalau kita ini solat, orang yang betul-betul solat akan didoakan dengan semua orang yang sembahyang. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang solat. Jadi kalaulah kita ni orang yang solat, semua orang doa kita. Orang kata kita bukan iman yang doa kita. Kalau kita orang solat, maka disuruh kita usaha beribadat yang kita jadi orang yang solat. Jadi kalau boleh kita banyak muhasabah diri kita, banyak tengok diri lah, asal jangan tengok orang. Tengok orang ni tak bisa kita. Maka dikatakan bahawa tiada ia memutuskan, yakni hinggalah ia sembahyang pada tiap-tiap satu mil 1000 rakaat. Dia berhenti di situ. Satu batu dia berhenti di situ, dia sembahyang 1000 rakaat. Wallahu a'lam 1000 rakaat sehari ke 2-3 hari seminggu, wallahu a'lam. Tapi dia putuskan. Naknya supaya Allah nak jauhkan dia daripada gangguan syaitan ni, sampai dia sembahyang 1000 rakaat. Sebab tu saya kata dah tadi syaitan ni kalau kita banyakkan ibadat dia lari. Sebab tu kita nak sembahyang banyak dah Allah kita. Cakap memang mudah, senang je akak takbir kan beratnya, akak ikut berat cakap. Tapi nak buat tu masya-Allah, nak ambil sembahyang bayar tu. Pamai doa akak, bukan beratnya doa akak. Bukan macam jogging 10 km jauh. Tapi nak buat tu bayar. Maka cari amalan. Sebab tu ulama dia susun dah amalan yang mudah. Ialah banyakkan berzikir. Kamu zikir tak apa lah, buat baca Quran banyak-banyak. Baca Quran banyak-banyak. Jadi dengan kita ini bila kita buat amal ibadat, kita dekat dengan Allah. Dan syaitan kita akan bersama dengan orang yang dekat dengan Allah. Lalu dia berhenti, dia semayang 1000 rakaat. Kita pergi musafir, kita mana? Kita ke Melaka. Di sana kita ke Kuala Lumpur. Singgah mana? Mayang sudah. Kita dah. Berhenti kamu ke Gebar. Kita dah. Satu balik, tu dah kata teruslah. Maknanya. Lalu dikatakan dia berhenti 1 mil, satu batu 1000 rakaat. Setiap satu batu itu 1000 rakaat. 1000 rakaat. Dan berdiri ia, yakni dilakukan akan barang yang diniatkan atasnya. Dia tetap agak maknanya teruskan juga dengan nak tinggalkan tempat tadi, cari satu negeri untuk bawa belah. Dan tinggallah ia di dalam dusun itu 12 tahun. Tak ada apa-apa, 12 tahun. Beribadat kepada Allah Ta'ala. Orang-orang dahulu kalau dia pergi satu tempat, dia belajar 12 tahun. Yang buah kita atau Yaman 2 tahun. Mana? Boleh kira mana? Jadi nak beritahu 12 tahun. Hingga bahawasanya Harun al-Rashid haji pada setengah yang demikian tahun ini, maka melihat akan dia di bawah mil daripada beberapa milnya. Mil ni maknanya kalau ikutkan kata apa? Signboard papan kenyataan satu batu pada satu batu tu dia ada papan kenyataan satu mil. Signboard lah maknanya. Maka dia kata melihat akan dia di bawah mil daripada beberapa ambilnya, iaitu daripada beberapa batu. Jadi sebut tu bukan batu, penanda pada batu tadi. Duduk sembahyang, maka dikatakan orang ini Ibrahim anak Abraham. Jadi Harun al-Rashid dia nak pergi haji. Bila nak pergi haji, dia tengok dekat satu tempat, satu batu pada satu batu tu. Jalan tiba-tiba tengok ada seorang yang semayang dekat papan tanda. Tengok orang semayang situ. Tadi Ibrahim bin Abraham pun Harun al-Rashid pun diberitahu. Katanya orang yang semayang itu namanya Ibrahim ibnu Abraham, iaitu anak Abraham, Ibrahim bin Abraham. Maka berkata ia baginya, betapa engkau dapat, hai Abu Ishaq, hai Abah Ishaq. Macam mana kamu boleh buat macam ni? Duduk satu batu ibadah, satu batu ibadah. Macam mana kamu boleh buat macam ini? Maka ketika itu menasyid. Maknanya nyanyi nasihat, bernasyid. Ibrahim dia berkata, waktu hari-hari sufi ni dia suka nasyid. Dia pun bersyair lah, bernasyid.
Ayo dok tini nasi. Maka dia kata, kami tampalkan dunia kami dengan sebab cari agama kami. Maka kami tampalkan dunia kami dengan sebab cari agama kami. Dan tiada agama kami tinggal, dan tiada barang yang menampal kami. Menampal kami. Maka dapat kemenangan bagi hamba memberi bekas Allah Ta'ala Tuhan kami, dan dimurahkan dengan dunia barang yang mengharap kami. Tak apa ni tak faham. Allah Ta'ala. Nak baca tak? Kita berhenti je. Api tu. Dengar bawa kereta minyak, api berhenti serta-merta. Orang ni kena berhenti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.